Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita Mukasyafatul Qulub dan kita masuk dalam tajuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan ataupun kamu gunakan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah. Jalan yang salah ini termasuk dengan cara tipu ataupun judi ataupun rasuah dan seumpamanya. Kecuali dengan jalan perniagaan. Jalan perniagaan yang dilakukan dalam keadaan suka sama suka di antara kamu. Tijaratan antara minkum, yakni dalam keadaan meredai di antara kamu, dengan arti kata tidak ada penipuan dan juga tidak ada maknanya perkezaliman antara perniagaan tadi. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihi, bersifat pengasih kepada kamu. Para ulama berbeza pendapat dalam mentafsir ayat tadi. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ni, jangan kamu makan harta di kalangan kamu itu dengan secara batil. Ada pendapat mengatakan yakni harta daripada hasil riba. Hasil riba yakni hasil yang diambil lebihan dalam salah satu daripada dua pihak tadi. Sama ada dia hutang, kalau dia hutang 1,000 dibayarnya 3,000, maka ini riba. Ataupun pembelian, katanya akad 10,000 tapi bila bayar lebih pada 10,000, maka hukumnya riba. Maka hasil riba ataupun hasil perjudian. Perjudian ni dengan arti kata setiap sesuatu yang dia ini ingin mendapatkan sesuatu tetapi dia letakkan duit, dia letakkan harta untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Maka ini dia dikira judi. Ataupun bentuk merampas hak orang lain. Ataupun mencuri, ataupun khianat. Yakni menipu orang. Ataupun dengan cara saksi palsu. Ataupun zaman sekarang dipanggil memalsukan dokumen dan seumpamanya. Dan mengambil harta dengan sumpah palsu dan seumpamanya. Inilah yang dikatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dikatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ni, kata Ibnu Abbas, adalah mengambil sesuatu daripada orang lain. Rampas sesuatu daripada orang lain tanpa bayaran. Yakni mengambil hak orang lain dengan tidak sebenar. Dan termasuk juga antara ayat ini, termasuk juga rasuah. Rasuah ini, yakni dia panggil sogok, kita bagi pada orang untuk sesuatu yang ada kepentingan. Maka diriwayatkan ketika ayat ini turun, orang ramai merasa enggan untuk memakan sesuatu di rumah. Bila turun, jangan kamu makan, jangan kamu guna harta kamu. Akhirnya turun ayat ini, sahabat jadi takut nak makan. Lalu Allah Ta'ala turun ayat. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, au buyuti ikhwanikum, au buyuti akhawatikum, au buyuti ammamikum, au buyuti ammatikum, au buyuti akhwalikum, au buyuti khalatikum, au ma malaktum mafatihahu, au sadiqikum. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtatan. Dan juga tidak ada salah bagi kamu. Tidak ada salah bagi kamu makan di rumah kamu sendiri. Yang paling penting jangan mengambil hak orang lain. Di rumah kamu sendiri ataupun rumah ayah kamu, ataupun rumah ibu kamu, ataupun rumah saudara adik-beradik kamu yang lelaki.
ataupun adik-beradik kamu yang perempuan, ataupun di rumah bapa saudara kamu, yakni sebelah ayah, ataupun bapa saudara kamu sebelah mak, sebelah ibu, ataupun di rumah mak saudara kamu sebelah ibu, ataupun mak saudara kamu belah ayah, atau di rumah yang kamu kuasai kuncinya, atau di rumah sahabat kamu. Sahabat kamu tidak juga menjadi salah bagi kamu makan bersama-sama mereka ataupun berasingan, selagi mana hasil yang diambil itu daripada hasil yang halal, tak jadi masalah. Maka ayat ini memberitahu jaga jangan makan makanan, jangan makan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu hadis Nabi SAW ada bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali rajulu min aina asabal mal min halal am haramin. Akan datang satu zaman nanti manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana hasil yang dia dapat. Sama ada hasil itu halal ataupun haram, sudah tidak mengambil kira. Maka berlakulah zakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah hari ini kita tengok apabila orang nak dapat hasil, dia kira hasil ni halal ke haram? Kalaulah orang yang mengambil kira hasil halal dan haram ni, begini cara dia. Sebelum dia nak mengambil sesuatu ataupun dia nak mulakan perniagaan, dia akan bertanya dengan orang yang lebih alim, orang yang soleh. Kalau orang yang alim, orang yang soleh tu kata ini dihalalkan, baru dia ambil. Baru dia ambil. Tetapi apa yang berlaku, dia ambil dulu, baru dia tanya, boleh ke tidak boleh. Ini kadang-kadang bila kata tidak boleh, barulah menyesal. Ini rugi sebenarnya. Jadi mengenai bab makan ini kena jaga supaya jangan kita makan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pula yang berpendapat bahawa maksud dia kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil, yakni harta yang diperolehi daripada akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah. Maka ucapan Ibnu Mas'ud bahawa ayat itu adalah ayat muhkamat yang mubhamat, yakni yang tidak dihapus sehingga kepada hari kiamat, dan adalah benar sebab makanan yang diperolehi dengan cara yang batil itu adalah setiap benda yang diambil tanpa kebenaran, itu antaranya. Ambil sesuatu tanpa kebenaran, baik diambil secara zalim. Seperti apa zalim? Seperti rampas, ini ambil secara zalim. Ataupun mencuri, ataupun mengkhianati, membuat cara khianat. Ini secara zalim. Seperti apa cara khianat ni? Seperti melalui perjudian dan permainan. Ini jaga-jaga. Kadang-kadang kita tak tahu. Boleh jadi ramai tak tahu. Benda ni hukumnya haram. Benda ni bentuk perjudian. Seperti apa? Seperti dia kata barang ini beratnya berapa kilo. Maka siapa yang nak teka, kalau betul tekaan dia tadi akan dapat hadiah. Tetapi syarat nak teka tadi, hendaklah diletakkan duit. Ataupun disuruh keluarkan 3 kali teka RM5. Maka bila saja nak dapatkan hadiah, diletakkan duit, maka hukumnya adalah haram dan dia termasuk di dalam perjudian. Maka mengambil hasil daripada perjudian itu, ini hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya sebutkan ini disokong oleh sebagian ulama. Saya itu siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali kata yang dimaksudkan adalah dengan cara rampas, curi, khianat, pengkhianatan seperti perjudian dan permainan. Maka ini dikira akad yang tidak sah. Dan katanya Imam Ghazali, kenyataan ini, pendapat ini adalah disokong oleh sebahagian daripada ulama-ulama. Dan mengatakan bahawa ada juga mengatakan ayat ini meliputi yang cenderung kepada kebatilan adalah wala taqulu amwalakum bil batil, jangan kamu ambil harta orang dengan secara batil, yakni mengambil harta orang yang orang itu ada ambil hasil yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita tahu dia ni jual bermain judi, lepas tu kita ambil hasil judi dia, itu pun termasuk dalam hasil yang batil.
Kalau kita mengetahui bahawa orang ini hasil yang diharamkan oleh Allah. Dan termasuk juga dengan membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan, kecuali seseorang itu yang terlibat di dalam perniagaan. Maka perniagaan ini pengecualian, tidak termasuk perkara yang batil. Maka hal ini kerana perniagaan bukanlah daripada jenis yang batil. Perniagaan dikhususkan kepada transaksi ataupun pertukaran-pertukaran. Maknanya. Maka ini dikatakan bahawa kalau perniagaan itu dibenarkan. Dan kalau pinjaman, hibah, ini termasuk dalam bab yang lain. Dibolehkan. Pinjaman itu boleh. Tapi sebenarnya kita sebut saja pinjaman. Sebenarnya bukan pinjaman itu. Sebenarnya hutang. Tapi oleh kerana hari ini dimaksudkan pinjam itu hutang, maka tidak menjadi masalah lah. Hanya apabila seseorang itu berhutang, pastikan dia ini membayar hutangnya dan jangan ada akad pada hutang itu lebihan. Seperti seseorang mengatakan, saya ingin berhutang pada awak. Awak ada duit tak saya nak berhutang awak? Boleh, ada kata. Awak nak berhutang berapa? Saya nak berhutang 1,000. Baik, awak kena bayar 1,200. Maka dia kata setuju. Bila setuju saja dia membayar 1,200, maka 200 hukumnya haram. Maka dia makan hasil daripada RM200 tadi, maka dia makan api neraka Allah Ta'ala. Wal'iyazubillah. Tetapi berbeza pula hukumnya tidak haram. Kalau dikatakan bahawa saya nak berhutang dengan awak berapa? 1,000. Maknanya baiklah, nanti sampai masa saya bayar 1,000. Baik. Jadi hutang 1,000 bayar 1,000. Akadnya 1,000 lah hutang. Tetapi sampai masa orang yang berhutang tadi membayar 1,200. Membayar 1,200. Lalu pemiutang yang bagi hutang tanya, kenapa lebih 1,200 bagi ni? Dia kata tak apalah, kebetulan saya dapat duit banyak. Maknanya perniagaan saya daripada saya pinjam duit awak tu, jadi saya berniaga untung. Jadi saya nak ucap terima kasih masa awak tolong saya bagi awak lebih sikit, 1,200. Ada akad dah di situ? Tidak ada akad. Maka dibayar 1,200, 200 tadi halal hukumnya, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau ada akad, awak kena bayar 1,200. Maka 200 tadi hukumnya riba, hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berniaga, pasti perniagaan tadi dalam keadaan tijaratan antara minkum. Hendaklah perniagaan itu di antaranya kamu meredai di antara satu sama lain. Apa maksudnya? Maksudnya perniagaan tadi dengan perniagaan yang tulus, ada sifat tolong-menolong dan tidak ada pengkhianatan, tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan. Maka inilah perniagaan yang dibenarkan. Maka dia tidak termasuk mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah berdasarkan ketulusan hati, berdasarkan hal-hal yang telah disyariatkan. Pengkhususan boleh untuk makan dalam hal ini tidak merupakan syarat, melainkan kerana besarnya aspek manfaat dengan batasan. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Boleh makan. Tapi jaga-jaga dalam makan ini ada satu lagi yang dilarang. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim, dia ambil harta anak yatim secara zalim. Orang bagi amanah dia suruh bagi pada anak yatim, dia guna untuk diri dia. Sedangkan harta tu harta anak yatim, maka sebenarnya yang dia makan itu adalah makan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira. Wa sayaslawna sa'ira, maka Allah Taala sediakan api neraka yang menyala-nyala. Maka ini nak memberitahu bahawa jaga kalau nak makan, ingat ada makan dilarang, iaitu makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Jadi bila dalam makan harta anak yatim ini, di antara perkara yang amat besar kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka tentang hal ini memang banyaklah dalil daripada hadis-hadis Nabi. Maka ini antaranya dalil tentang tidak boleh makan perkara yang diharamkan oleh Allah, dalil mengenai makan hati anak yatim. Ini banyak sebenarnya dari hadis-hadis terutamanya, tapi kata Imam Ghazali sekadar ini saja cukup supaya kita memahami jangan mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Innallaha tayyibun. Allah taala itu maha baik. Dan Allah taala tidak menerima maknanya kecuali yang baik. La yaqbalullah illa tayyiban. Allah taala tidak menerima kecuali Allah terima yang baik-baik. Jadi harta yang buruk macam mana nak jadi baik? Maka tidak akan dapat pahala kalau dia ini infak harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata ini hasil riba Ustaz, saya kena infak fisabilillah. Kalau kamu infak harta yang diharamkan oleh Allah, maka harta itu tidak mendatangkan pahala kepada kamu. Maknanya. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi kena memahami innallaha tayyibun. Allah Taala maha baik. La yaqbalullah illa tayyiban. Allah Taala tak terima kecuali yang baik-baik. Yakni Allah Taala menerima sesuatu yang baik yang menepati kehendak Allah dan juga Rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Firman Allah Taala, ya ayyuhal rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang baik-baik. Wa'malu salihah, maka kerjakanlah perkara yang baik. Makan makanan yang baik-baik, yakni jangan makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Jangan makan makanan yang hasil daripada yang diharamkan oleh Allah. Jangan makan makanan yang ada kecemaran, ada racun. Maknanya contohnya ada perkara yang membau mudarat. Tapi makanlah makanan yang baik-baik. Kalau binatang-binatang yang sudah disembelih mengikut syarak. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Rasul. Adakah kepada Rasul sahaja? Tidak. Bukan kepada Rasul sahaja. Bahkan kepada umat-umat Rasul. Orang kepada kita semua. Walaupun Allah Ta'ala memerintah pada ayat ini, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Sebenarnya Allah memerintahkan rasul itu diperintahkan juga kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yakni makanlah daripada hasil-hasil yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Bila mana dapat hasil, bila mana dapat rezeki daripada Allah, washkuru lillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul kamu ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika betul kamu ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lidah memuji Allah. Alhamdulillah. Maknanya bersyukur dengan anggota, menggunakan anggota kepada kebaikan. Bersyukur dengan hati, menyedari bahawa segala nikmat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang telah melakukan perjalanan panjang sampai dikatakan badannya lusuh sampai berdebu. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit berdoa. Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu sahabat pun tengok keadaan dia. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni dah lama dah berdoa tapi keadaan dia begitu saja. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya nak makbul? Mat'amuhul haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajab lahu. Maka dikatakan bagaimana Allah Taala nak kabulkan doanya sedangkan dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dia minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Dia pakai pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makan makanan yang haram itu ada dua. Satu, makanan itu, ain itu, makanan itu sendiri haram. Itu boleh jadi. Ataupun yang kedua, makanan itu halal. Makanan itu tidak memberi mudarat. Makanan itu makanan yang bersih. Tetapi hasil pendapatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang itu makan makanan yang diharamkan oleh Allah, bila seseorang itu makan, pakai pakaian, minum daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka doanya tidak akan diangkat. Fa'anna yustajaba lahu. Rasulullah mengatakan bagaimana doanya nak dikabulkan sedangkan makanan dia, minuman dia dan juga pakaiannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kita hari ini jaga-jaga. Kena pastikan, jangan ada perkara yang diharamkan. Kalau obat, pastikan obat itu jangan ada obat daripada unsur yang diharamkan. Kalau ada obat unsur yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh kita ambilnya. Kecuali darurat sahaja. Dan pastikan darurat dalam keadaan benar-benar darurat. Maka kalau tidak, apa yang berlaku? Kalau makan hasil-hasil yang diharamkan, sama ada bentuknya obatan ataupun bentuknya makanan, dan di dalamnya ada unsur yang diharamkan oleh Allah, maka menyebabkan doa tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun doa bersungguh-sungguh, kita minta, ya Allah, angkatlah segala musibah, angkatlah segala penyakit. Tapi kalau makan hasil yang diharamkan oleh Allah, maka doa tidak akan diangkat. Al-Imam Tabarani meriwayatkan hadis dengan sanad hasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari barang yang halal, talabul halali, maknanya faridatul, mencari perkara yang halal. Itu adalah hukumnya wajib fardu ain. Wajib setelah fardu-fardu yang lain. Jadi kita mencari yang halal ini wajib. Wajib kita mencari yang halal. Apa dia? Mencari makanan. Makanan itu pasti hasil yang halal. Termasuk makanan minuman lah. Makanan dan minuman. Hasil yang halal. Selain daripada itu, kita juga mencari apa dia ni? Pakaian kita ke kenderaan kita, pastikan yang halal. Yang halal. Pakaian kita pastikan hasil halal. Kenderaan kita pastikan daripada jalan yang halal. Jangan ada terlibat dengan riba sebagai contoh dan seumpamanya. Maka halal itu wajib kita mencarinya. Ulama kata apa? Kata ulama, bagi kami, yakni para ulama, para orang-orang sufi, apa dia kata? Bagi kami, makan ulat dalam binatang kami lebih sanggup daripada makan hasil yang diharamkan oleh Allah. Ada pun makan ulat dalam buah ini, makan ulat dalam buah ini lebih kami sanggup daripada makan hasil haram, walaupun benda yang enak-enak, lazat-lazat, tapi haram, diharamkan oleh Allah. Kenapa? Dia kata kalau makan buah yang ada ulat mungkin sakit perut saja, sakitnya atas muka dunia, tapi makan hasil yang diharamkan, sakitnya dekat negeri akhirat, azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa Al-Imam Baihaqi, maka yang tadi At-Tabarani mengatakan talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Menuntut mencari yang halal itu wajib ke atas setiap orang Islam. Tetapi Al-Imam Baihaqi menambah, mencari yang halal itu wajib setelah kewajipan yang lain. Maka Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan makanan yang halal, dia makan makanan yang halal, dia beramal mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak buat kejahatan pada orang lain, nescaya dia akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk syurga. Apabila apa? Apabila syaratnya ada 3. Yang pertama, makan yang halal. Yang kedua, beramal mengikut sunnah Nabi. Yang ketiga, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka membawa kepada dimasukkan ia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kini di tengah umat ini banyak dia kata, banyak orang seperti itu. Makan yang halal, jaga sunnah Nabi. Baginda berkata,
itu akan terjadi pada beberapa generasi peninggalan aku. Adapun nanti lepas pada peninggalan Rasulullah nanti payahlah, maknanya orang-orang yang betul-betul jaga makanan yang halal, dijaga, beramal dengan sunnah Nabi itu, tidak buat kezaliman. Masa ni ramai lagi, iaitu kata sahabat, ya Rasulullah, sekarang ini di tengah-tengah umat kamu ni banyak, maknanya. Tapi akan terjadi nanti, kata Rasulullah, selepas peninggalan aku. Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang hasan. Ada 4 perkara, jika keempatnya ada pada diri kamu, dunia tidak akan melalaikan kamu. Ada 4 perkara. Kalau 4 perkara ini ada kepada kamu, dunia tidak dapat melalaikan kamu. Apa dia? Iaitu yang pertama, menjaga amanah. Kalau kamu seorang yang menjaga amanah, maka dunia tidak melalaikan kamu. Harta banyak tetap dipegang, dijaganya amanah. Yang kedua, berbicara lurus, iaitu jujur dalam berbicara. Yang kedua, berbicara lurus ataupun jujur, berbicara benar, bercakap benar. Dan yang ketiga, berakhlak baik dengan orang lain. Berakhlak baik. Dan yang keempat, yakni menjaga diri dari makanan. Ataupun orang Terengganu kata beralus. Bahagian bab makanan ni beralus. Begitu maknanya. Maka bila siapa ada 4 perkara ini, maka dunia tidak akan melalaikan kamu. Maka beruntunglah kalau orang itu amanah. Kalau kita rasa kita tak mampu, tak boleh nak pegang amanah, jangan kita pegang amanah. Orang lantik saya jadi bendahari, saya tak mampulah, saya tak sanggup nak jadi bendahari. Saya tak sanggup. Maka tarik diri, ganti orang lain. Itu lebih baik. Orang nak lantik je jadi pemimpin. Dia kata, saya minta maaf, saya tidak mau jadi pemimpin. Kenapa? Saya tak boleh nak, saya tak sanggup, saya tak mampu nak menanggung pikul jadi pemimpin. Itu lebih baik. Maknanya. Tetapi kalaulah katakan diberi juga amanah, beri amanah, pikul amanah dengan sebaik-baiknya. Dan bercakap dengan percakapan yang benar, dalam waktu yang sama, hendaklah dia bergaul dengan pergaulan yang baik dan menjaga makan minumnya daripada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Tabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang baik pekerjaannya. Berbahagialah orang yang baik pekerjaannya, yakni orang yang lurus niatnya. Baik pekerjaannya, niatnya lurus, mulia penampilannya, dan keburukannya tersembunyi daripada manusia. Berbahagialah orang yang mengamalkan ilmunya, dan menginfakkan kelebihan hartanya, dan menahan daripada berlebih-lebih dalam ucapan. Ini di antara sifat-sifat yang Nabi kata orang ini bahagia. Baik pekerjaannya, lurus percakapannya, luhur niatnya, mulia penampilan dia, dan mengamalkan ilmunya, menginfakkan harta yang lebihnya, dan menahan diri daripada bercakap yang berlebih-lebihan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membeli baju berharga 100 dirham, sementara ada 1 dirham saja yang diperolehi daripada jalan haram. Maknanya 100 dirham, 99 dirham itu halal. 1 dirham aja maknanya hasil yang diharamkan. Maka dia pun beli pakaian tadi. Dia pun semayang dengan pakaian yang 100 dirham tadi. 99 dirham halal, 1 dirham haram. Allah tidak terima ibadat solat dia. Ibadat sembahyang dia Allah Ta'ala tak terima. Apabila dia ini maknanya menggunakan dengan hasil yang diharamkan oleh Allah. Maka Imam Ahmad juga meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang diriku ada di dalam kekuasaannya, hendaklah siapa pun daripada kamu yang membawa tali miliknya, lalu membawanya ke gunung dan mencari kayu bakar,
ataupun kita panggil kayu api lah, kayu api. Kemudian kembali dengan memikul kayu api di atas bahunya. Selanjutnya dengan itu ia pun boleh makan. Diambil hasil yang halal. Siapa yang daripada kamu bawa tali, naik gunung bawa tali ni, buat apa naik gunung? Cari kayu api. Siap kayu api, ikat-ikat, pikul atas belakang dia. Pikul atas belakang dia. Kemudian jual kayu api tadi. Ataupun dia ambil upah, ambil kayu api tadi. Lalu dia makan hasil tu. Hal ini lebih baik daripada orang yang memasukkan ke dalam dirinya apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Biarlah maknanya bersusah payah dia masuk dalam hutan, naik atas gunung, atas bukit, cari pokok, tebang pokok, cari kayu api, ambil upah. Mungkin ambil upah pun tak mahal, kalau orang bayar tak mahal ke, ataupun susah nak dapat, walaupun keadaan macam itu lebih baik daripada mengambil hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mudah. Kadang-kadang benda haram ni mudah nak dapat. Maknanya benda halal ni payah, kena berniaga, kena gini. Tipu orang senang saja. Tapi ingat, yang haram itu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada azab. Maka jagalah bila makan hasil yang halal, hati bercahaya. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Dan sekadar ini Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.